Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Yasmin bin Yusof, Pegawai PPD Daerah Setiu. Yang Mulia Tuan Haji Sabaruddin bin Saleh, Pengetua SMK Pelong. Yang dihormati guru-guru dan pelajar SMK Pelong. Apa khabar semua? Saya Cikgu Nur Syamimi binti Mazlan dari Sekolah SMK Mat Lagam. Saya mengucapkan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk sesi perkongsian ilmu pada petang ini dalam program Arise Champion Sejarah. Jadi Alhamdulillah kita dapat bersama untuk perkongsian ilmu bagi kemahiran menjawab sejarah PT3. Dengan sedikit ilmu yang saya bakal kongsikan, mungkin dapat tokok tambah ilmu para guru dan pelajar untuk lebih mahir dan faham bagi menjawab soalan sejarah PT3. Jadi untuk hari ini saya akan berkongsi sedikit format mengenai ujian bertulis sejarah bertulis PT3, tidak termasuk dengan TS T3 lah. Okey, jadi untuk pada hari ini jom bersama-sama saya dalam program Arise Champion kita membedah format bagaimana kita nak mahir untuk menjawab sejarah bagi soalan sejarah PT3. Okey, jom bersama-sama saya. Okey, untuk format sejarah PT3, sejarah PT3 ni terbahagi kepada dua. Tugasan 20%. Tapi untuk petang ni saya hanya share mengenai formula atau format mengenai ujian bertulis, iaitu 80%. Okey, dan untuk pengetahuan semua, anda kata kita mempunyai pentadbiran PT3 ni, di mana ujian bertulis ni kita akan menduduki selama 2 jam bagi 80%. Okey, untuk bahagian ujian bertulis ni terbahagi kepada 3 bahagian. Okey, pertama ialah bahagian A. Okey, di mana dalam bahagian A ni terdapat 20 soalan. 20 soalan objektif dan pelajar wajib jawab semualah. Di mana nisbah soalan ni adalah 677. Okey, di mana 6 soalan daripada tingkatan 1. Okey, lepas tu 7 soalan lagi daripada tingkatan 2 dan 7 lagi daripada tingkatan 3 lah. Okey, yang saya dapat ni, dapatan yang saya dapat ni adalah daripada perjumpaan kami lah semasa kami bina soalan, bina item pada tahun 2019. Dan seterusnya ialah bahagian B. Okey, bahagian B ada 4 soalan. Okey, ada 4 soalan subjektif. Okey, dan pelajar wajib jawab semualah. Di mana soalan ni mengandungi 40 markah dengan nisbah soalan juga 112 pelajar. Okey, 112 di mana 1 daripada tingkatan 1, satu soalan daripada tingkatan 2 dan 2 soalan daripada tingkatan 3. Okey, dan ini sebenarnya sangat berguna kepada guru-guru lah. Okey, untuk akan datang. Dan seterusnya bagi bahagian C. Bahagian C adalah bahagian esei. Mengandungi 4 soalan esei. Cuma pelajar perlu jawab 2 sahaja. Okey, dengan markah 40 markah dan nisbah soalan sama seperti soalan bahagian B tadi. 112. 1 soalan daripada tingkatan 1 dan 1 soalan daripada tingkatan 2 dan 2 soalan daripada tingkatan 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian A, bahagian objektif. Okey, sebelum tu kita kenali dulu kita punya jenis soalan objektif. Di mana untuk PT3 sejarah ni kita ada 2 jenis bagi soalan objektif, iaitu aneka pilihan. Okey, aneka pilihan ni pelajar biasa tengok di mana soalan yang diberikan tu dia bagi soalan yang lengkap, dia tanya soalan yang lengkap, dia bagi A, B, C, D ni adalah aneka pilihan. Dan seterusnya ialah aneka pilihan pelengkap. Okey, dia bagi satu soalan dan pelajar perlu buat. Okey, ada Roma 1, Roma 2, Roma 3. Okey, di mana pelajar perlu buat pilihan lah mana jawapan yang tepat berkaitan dengan soalan.
Okey, pelajar tak perlu hafal pun jenis soalan ni. Okey, ini hanyalah sebagai tambahan ilmu dan untuk pengetahuan guru-guru dan pelajar. Okey, ni yang paling penting lah. Okey, kita nak skor objektif ni, boleh guna pakai ini, formula KFPC. Okey, formula KFPC ni adalah formula yang dicipta oleh saya sendiri, melalui kajian tindakan. Alhamdulillah lah, di mana formula ini, menang di peringkat negeri dan dikongsi di peringkat antarabangsa, di peringkat kebangsaan. Okey, sorry. Di mana KFPC ni, di mana K itu adalah kanta kunci soalan. Okey F tu fokus kehendak soalan. Okey, P adalah penambahan maklumat. Dan C adalah cari jawapan berkaitan kata kunci dan fokus soalan. Okey, mudah je nak ingat. Dulu formula ni saya nak bagi kepada pelajar KFC je. Jadi bila ingat KFC tu awak ingat ayam goreng awak. Okey, so saya tambah lagi sebab bila pelajar menggunakan teknik KFC ni, okey dia tidak membuat penambahan maklumat. Penting ya pelajar, untuk skor soalan objektif ni penting bila kita jawab soalan tu buat penambahan maklumat. So saya pun tambahlah P kecilkan. Jadi KFC. Okey. Okey, so bagaimana cikgu dan pelajar nak membezakan apa itu KFPC? Di mana K tadi kata kunci tu, kata kunci ni kalau pada soalan tu kita boleh dapati mengenai apa dia punya tajuk atau tema atau subtopik yang ditanya pada soalan tersebut. Contoh seperti sebelah saya tulis tu, senarai berikut merupakan sumber kajian sejarah kategori bukan artifak. Okey, jadi soalan ni dia punya topik dia adalah mengenai sumber kajian iaitu bukan artifak sebagai kata kunci. Jadi kita bila dah kena pasti kata kunci kita garis. Okey, ajar pelajar kita atau pelajar sendiri bila menjawab soalan objektif perlu garis. Okey, fokus soalan ni adalah kehendak soalan. Apa yang soalan tu hendak. Okey, so selalunya soalan tu nak mengenai kesan, faktor, kepentingan, kan, betul atau salah, kan selalu ditanya kan. So, bila kita kena pasti apa kehendak soalan, kita garis, kita tulis F. Okay, seperti contoh soalan sebelahnya, okey, apakah data arkeologi yang diperoleh daripada sumber sejarah tersebut. So, kita garis. Kita tahu di mana soalan ni nak mengenai data arkeologi. Penambahan maklumat ni setelah kita kena pasti kata kunci dengan dalam penambahan maklumat, okey, cikgu atau pelajar pun boleh kata kalau macam cikgu tekankan pada pelajar. Cikgu jangan bagi kata okey pelajar, okey sila jawab soalan objektif daripada soalan 1 sampai 10. Okey, so pelajar patut jawab, baca soalan bulat. Okey. Kalau cikgu kalau menggunakan kaedah macam tu memang tidak memberi kata kesan yang betul lah pada pelajar. Begitu juga pelajar bila buat dia latihan, okey, baca soalan kena pasti kata kunci soalan yang kita garis dan apa fokus soalan iaitu kehendak soalan. Okay, selepas kita kena pasti K dengan F buat dulu penambahan maklumat. Okey, penambahan maklumat ni kita boleh dengan merujuk buku teks lah. Okey, contoh macam buka artifak tadi sebagai kata kunci. So kita buat penambahan maklumat iaitu data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia. Okey, selepas kita buat penambahan maklumat baru kita tengok jawapan. Jadi kita tengok pada jawapan tu, okey, berasa apa yang kita tulis ada tak? Okey, so alhamdulillah ada. Itu B jawapannya, itu budaya manusia. Okey, baru kita cari macam itulah. Okey, memang pada peringkat awal kalau pelajar yang tak biasa buat macam ni sebab dia dah terbiasa baca soalan lepas tu bulat, baca soalan bulat, memang rasa lambat nak siap. Tapi inilah salah satu cara bagaimana kita nak skor soalan objektif, okey, dengan menggunakan KFPC ni dan kita nak kuatkan kita punya daya ingatan kita mengenai fakta-fakta sejarah. Seperti mana kita tahu, fakta sejarah tidak berubah. Okey, sebenarnya kalau kita pelajar dah biasa buat macam ni, pelajar akan jumpa soalan yang sama. Tetapi dia punya penyoalan yang berbeza lah. Okey, lama-lama kita akan menjadi mahir lah. Bila tengok soalan kita tahu dah apa penambahan maklumat yang kita tulis. Tak perlu nak rujuk buku teks dah. Sebab pada peringkat awal memang kita dah belajar cara macam tu. Okey, seterusnya. Okey, next. Okey, ini contoh soalan. Apakah kepentingan penciptaan kapal wap kepada kuasa-kuasa barat? Okay, so daripada soalan ni, di mana kapal wap tu sebagai kata kunci. Dan fokus soalan dia nak kepentingan. Jadi selepas kita dah cari dah fokus soalan kata kunci, buat penambahan maklumat. Okey, seperti mana saya tulis kat bawah tu lah. Di mana kapal wap ni mempercepatkan perjalanan, membawa muatan yang banyak, menggunakan kos dan untuk urusan perdagangan. Jadi setelah kita buat penambahan maklumat, baru kita
tengok pada jawapan. Ada tak apa yang kita tulis tu? Okay, alhamdulillah lah ada jawapan dia D. Menjimatkan kos. Okay, ini salah satu contoh lah. Okay, bagaimana yang boleh kita terapkan. Okay, next. Okay, contoh sebenarnya adalah mengenai contoh soalan ni, itu situasi di bawah berkaitan dengan kaedah penyelidikan sejarah. Okey, so dia bagi dalam jadual, Zahirah ini mengetahui kesan cemerlang Datuk Lee Chong Wei dalam bidang sukan badminton. Jadi kita tengok di mana kata kunci ni, pada setiap soalan kata kunci ni dia tidak mesti ada satu. Selalunya dia akan ada lebih lah. Okey, contoh kata kunci soalan ni, kita tajuk soalan ni adalah mengenai kaedah pendidikan sejarah. Lepas tu dalam nerajah dia pula, di mana kata kunci adalah Datuk Lee Chong Wei. Okey, setelah kita kata mencari kata kunci, kita tengok apa pula fokus soalan. Di mana apakah kaedah sejarah yang paling sesuai bagi situasi di atas? Di mana fokus soalan bagi soalan ini adalah mengenai kaedah sejarah lah. Okey, mengenai kaedah sejarah. So, pelajar buatlah penambahan maklumat dahulu. Okey, buat penambahan maklumat. Okey. Di mana kita tulis bila sebut penambahan maklumat ni. Okey, untuk mencari soalan ni sebenarnya soalan ni dia dah bagi dah hint pada kita. Okey, berdasarkan kata kunci yang kita dapat tu, Datuk Lee Chong Wei ni tahu dah. Datuk Lee Chong Wei ni adalah tokoh. Tokoh. Jadi pelajar buat penambahan maklumat tu, tulis tokoh. Okay, jadi barulah kita tengok pada jawapan. Kita tengok pada jawapan kan, apa kaedah sejarah yang sesuai dengan dengan tokoh. Okey, so ataupun dengan kaedah lain pelajar boleh buat. Okey, sebab pelajar tak ingat. Okey, kaedah lisan apa maksud dia, kaedah cari gali apa, kaedah rakaman apa, kaedah arkeologi apa. Boleh buat penambahan maklumat dulu berdasarkan A, B, C, D tu. Barulah kita cari jawapan yang mana bersesuaian. Okey, kita boleh guna kaedah untuk menebal seorang tokoh. Macam itulah. Okey, saja mana soalan objektif ni, soalan objektif yang dibina tu kita ada hint lah kepada jawapan kita. Cuma kita je kena pandai lah. Okey. Alright. Okay. KFPC amal terbaik belajar atau kuasai bahagian objektif. Okey, ni antara contoh lah pelajar saya. Okey, di mana pelajar saya bila dijawab dia soalan objektif ni, beginilah rupanya. Okey, baca soalan, dia akan garis dan tanda. Okey, mana K, mana F, buat penambahan maklumat dahulu. Lepas tu berdasarkan apa yang dia tulis, okey, cari ada tak jawapan. Baru kita bulat jawapan. Okey, kalau macam ni cara je, memang kita power lah bagi objektif. Okey, kita boleh score. Right, seterusnya. Okey, ni lagi contoh. Kita boleh tengok bagaimana pada pelajar saya. Okey, dan pentinglah untuk apabila kita belajar sejarah ni, kalau kita baca ayat sejarah tu penting kita keluarkan kata-kata kunci daripada ayat sejarah daripada buku teks tu. Okey. Okey, ni contoh lagi. Okey. Okey, jom praktis teknik KFUC. Okey, saya tak ada masalah lah setakat ni. Okey, jadi untuk skor soalan objektif, gunalah teknik KFUC ni. Secara langsung dapat meningkatkan daya ingatan pelajar lah mengenai fakta-fakta sejarah. Bila dah kita kerap kali tulis, nanti bila kita manggil soalan yang lain pula, kita tak perlu dah nak balik buku teks. Kita dah tahu dah apa penambah maklumat yang perlu kita tulis. Okey. Okey, mudahnya sejarah, ini salah satu contoh, okey, bagaimana saya ajar pelajar saya dengan menggunakan akronim. Contoh okey, mengenai pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Kalau pelajar nak hafal semua tu ayat teks tu memang tak ingat lah, memang tak akan ingat. Okey, so daripada apa yang kita perlu buat ialah kita baca, lepas tu kita keluarkan dia punya kata kunci soalan, kata kunci daripada apa yang dikatakan oleh sejarawan tu. Okay, so pengertian sejarah ni saya ajar pelajar saya dengan cara dia punya akronim dia Haiki. Okay, bila sebut dia Haiki, H dia tahu dah, Herodotus. Bila sebut Herodotus dia tahu dah. Okay, Herodotus ni apa perkataan yang awak perlu ingat? Itu perkataan tindakan manusia, sebab peristiwa yang berlaku. Okay, itu yang saya tekan kepada pelajar saya lah. Okay, I Ibn Khaldun. So apa bila sebut Ibn Khaldun, apa yang perkataan perlu kita ingat? Itu mengenai peradaban dunia,
perubahan, kan, perubahan sifat masyarakat. Jadi bila pelajar dah biasa belajar cara begini, jadi bila nak jawab soalan objektif nanti, pelajar perlu cari perkataan-perkataan dia ingat. Macam tu je. Jadi sangat membantulah. Okey, sangat membantu kepada pelajar untuk skor bahagian objektif. Cikgu Mimi, Ya, saya. minta hide tu ada satu window. StreamYard is sharing your screen. Tekan hide. Klik hide. Selalu keluar. Ah, Alright, dah. see. Okey, seterusnya bila sebut K, apa dia, K itu adalah co-caking. Okey, bila sebut co-caking, pelajar perlu ingatlah apa yang sudah berlaku pada masa kini, bidang. Jadi penting pelajar bila baca je teks sejarah ni, okey, keluarkan kata kunci dan awak hafal perkataan-perkataan tersebut lah. Okey, yang berceritakan mengenai fakta-fakta tu. Alright, seterusnya, okey, ni salah satu lagi, okey, proses kaedah bertulis. Okey, saya suka juga buat dia bentuk ayat bagaimana kita nak ingat. Kalau tengok dalam buku teks kita tu panjang, nak hafal satu-satu memang ada ingat. Jadi contoh proses kaedah bertulis ni kita boleh tengoklah di mana pasti esas simpan ala ana. Okey, di mana pasti tu adalah mengenai pasti sumber, esas tu mengesahkan sumber, simpan tu menyimpangkan sumber, alat menggunakan kata yang sesuai, ana tu menganalisis. Jadi mudah untuk pelajar ingat step by step. Okey, contoh lagi seperti proses kaedah Lisa, sedia, raka, proses ataupun bina SRP. Okay. Penting pelajar bila awak belajar sejarah ni penting buat kata keluarkan fakta sejarah tu jadikan akronim ataupun ayat-ayat pendek untuk kita ingat lah. Okay, salah satu cara lah untuk kita skor bahagian objektif cara pembelajaran di mana kita kena pasti kata kunci daripada teks dalam buku teks kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B iaitu soalan struktur. Okey, bahagian B soalan struktur. Okey, di mana soalan struktur ni kita kenali dulu soalan struktur ni terbahagi kepada dua. Okey, dia ada soalan secara tertutup dan terbuka. Okey, kalau soalan tertutup ni di mana soalan tu dia telah menyatakan dia punya peruntukan jawapan yang dia nak. Contoh macam nyatakan dua strategi digunakan Belanda untuk meluaskan kuasa di negara kita. Okey, dua markah. Okey, ini adalah soalan tertutup. Maknanya dia dah bagi dah peruntukan jawapan berapa dia nak. Okey, kalau soalan terbuka ni seperti soalan nombor 2 ni. Okey, di mana soalan ni dia bagi satu ayat soalan. Okey, jelaskan masalah tersebut. Okey, lepas tu dia bagi garis-garis. Ini adalah soalan terbuka. Okey, penting juga pelajar mengenali soalan tertutup dan terbuka ni tak perlu hafal pun, cuma kita kenal. Bila soalan tertutup ni, jawapan ni pelajar boleh tulis terus, tak perlu ayat yang panjang lah, boleh tulis direct tulis jawapan dia apa dia. Okay, kalau kita tahu dah strategi Belanda apa dia, so kita terus tulis. Okey kita terus tulis. Okey, bagi soalan terbuka pula jawapan pelajar mesti tu dalam bentuk ayat. Okey, berdasarkan markah yang diberilah, makna ayat yang lengkap. Okey, tak boleh buat dalam seperti mana jawapan yang A tadi, buat dalam bentuk Roman ataupun tulis dash-dash, tak boleh. Okey, bagi soalan yang bergaris-garis ni. Okey, kita tengok okay, soalan untuk sejarah P3 ni, dia terbahagi kepada 3 pecahan. Okey, untuk pengetahuan cikgu dan pelajar, di mana soalan ni dia ada A, B, C. Okey, di mana soalan A dengan B itu adalah soalan fakta. Okey, soalan pecahan A dengan B itu adalah soalan fakta. Okey, soalan fakta di sini bermaksud di mana soalan tersebut, jawapan dia ada dalam buku teks. Okey, jawapan dia ada dalam buku teks. Okey, dan soalan bagi pecahan C itu adalah soalan kebat. Okey, soalan kebat ni, pelajar kena ingat. Jadi tak kira lah ada bahagian struktur ke, bahagian AC ke, pecahan C adalah soalan kebat. Bila soalan kebat, dia ada formula dia, ada sifri dia bagaimana kita nak jawab soalan kebat lah. Okey. Okay, so pelajar boleh ingat lah di mana pecahan A dengan B, soalan fakta, jawapan dia adalah buku teks, pecahan C adalah soalan kebat. Okey, formula bagaimana kita nak mahir bahagian soalan struktur ni. Okay, mula sekali kita kena baca soalan. Okey, baca soalan, faham soalan, apa soalan tu hendak. Okey, kedua, kita kena pasti kata tugas soalan. Penting pelajar untuk kita mengenal pasti kata tugas soalan ni. Okey, sebab dia akan membantu kita. Okey, bagaimana cara penulisan kita. Dan seterusnya kita tengok pada markah. Okey, kita kena tengok juga markah. Okey,
Sebab pelajar sebabnya dengan markah ni lah kita boleh kena pasti berapa banyak poin yang kita perlu tulis. Okey, dan seterusnya bila kita dah baca, kena pastikan tugas, dah tengok markah. Okey, lepas tu bila kita nak tulis jawapan tu, okey, bermula dengan pangkal ayat soalan. Okey, pangkal ayat soalan. Okey, pangkal ayat soalan ni maknanya kita nak tulis jawapan kita tu, kita ambil sikit daripada ayat soalan untuk starting kita sebelum kita beri jawapan yang penuh. Okey, bagi pecahan A dengan B, selalunya ni adalah soalan fakta. Kita tahu pecahan A dengan B adalah soalan fakta. Okay, jawapan selalunya kita boleh tulis dalam bentuk fakta belaka. Contoh 2 markah, kita bagi 2 poin atau 2 fakta. Tapi mesti tulis dalam ayat yang lengkap lah. Kecuali soalan tu mengenai soalan tertutup tadi. Okey, dia ada rumus 1, rumus 2. Kalau dia walaupun 2 markah tapi soalan secara terbuka, maknanya bagi garis-garis, kena buat dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, ataupun pelajar bergantung kepada pecahan A dengan B ni kita tengok pada kata tugas soalan. Mana jawapan kita kena pilih fakta plus huraian ataupun contoh. Ini untuk pecahan A dengan B lah. Okey, pecahan C adalah soalan kebat. Okey, di mana dia punya sifir dia adalah fakta plus huraian plus dabus. Okey, apa pula tu cikgu dabus? Okey, lagi kita tengok apa itu dabus. Okey, atau contoh dan plus inference. Okey, pelajar. Okey, untuk pengetahuan guru dan pelajar di mana soalan sejarah PT3 kita ni sebenarnya dia dah mirip kepada soalan SPM. Jadi memang cikgu kena tekankan kepada pelajar mengenai isu-isu macam ni lah. Okey, supaya pelajar kita ni tak menyimpang jauh lah, tak menyimpang daripada landasan lah. Okey, maknanya kita dah ajar ada cara betul pelajar kita nanti bila dia naik SPM nanti mudah untuk skor soalan untuk skor sejarah. Okey, untuk skor sejarah. Okey, tengok okey, kata tugas soalan. Okey, kita dah baca, lepas tu kita kena pasti kata tugas soalan. Contoh kata tugas soalan tadi macam menyatakan, senaraikan, apakah, jelaskan. Okey, kalau kata tugas macam ni, okey, di mana kita punya jawapan tu kita boleh beri fakta belaka, fakta saja, tapi mesti ditulis dalam ayat lengkap lah. Okey, berdasarkan peruntukan markah yang diberi. Okey, kalau contoh dia punya kata tugas tu jelaskan. Okey, jelaskan tu dan soalan tu berada di pecahan A dengan B, pelajar perlu buat fakta plus huraian ataupun contoh. Okey, boleh pilih nak buat huraian ke atau contoh. Sebab ada fakta dia tak ada huraian tapi dia ada contoh. Ada fakta. Okey. Dan kata tugas soalan seperti huraikan, bagaimanakah, sejauh manakah, terangkan, mengapakah ni. Yang ni yang ini mesti ada fakta, huraian, plus dabus atau contoh. Okey, sepatutnya sampai contoh je. Inference tu untuk soalan kebat saja. Okey, inference ni adalah untuk soalan kebat. Jadi kalau kata tukar huraikan bagaimanakah, sejauh manakah, maknanya cikgu perlu tekankan pada pelajar, maknanya mesti ada fakta, huraian, plus dabus atau contoh. Okey. Okey, kecuali soalan kebat. Bagi pecahan C, kena tambah satu lagi itu inference. Ni dia punya sifir dah. Okey, dia punya sifir supaya jawapan yang pelajar kita beri itu betul dan matang. Okey. Okey, ni guna penanda wacana untuk pengetahuan pelajar di mana penanda wacana ni dah biasa dah kita dengar, tengok contoh selain itu, di samping itu, seterusnya, seteru, sehubungan itu, pertama sekali. Alright. Okey, guna dabus atau kabus. Okey, ni adalah akronim kepada kata hubung. Okey, dabus ni saya suka guna dabus. Okey, dabus tu demi, agar, okey, B tu bagi, U tu untuk, S tu supaya. Okey, dan ada lagi kata hubung lain seperti kerana. Di mana dabus ni kan sesuai digunakan untuk huraian lanjut. Okey, huraian lanjut. Jadi kita tengoklah bagaimana masa bila kita nak tulis dabus ni. Bagaimana kita nak tulis ayat dabus ni. Okey. Okey, dabus ni adalah untuk akronim kepada kata hubung. Okey, bagi kita buat huraian lanjutan. Dan bila kita ada contoh, okey, bermulalah dengan contohnya. Okey, saya suka menggunakan contohnya. Okey, negara Eropah berkembang menjadi negara perindustrian. Maknanya bila pelajar nak buat contoh tu, C turut besar. So, tulis contohnya apa dia? Jerman, Perancis dan Britain. Saya suka macam ni sebab jelas nampak
Okey, jelas nampaklah perbezaan antara huraian dengan contoh. Okey, bagi fakta plus huraian atau contoh ni, dia punya formula dia pelajar boleh ingat. Bagaimana kita nak start tulis. Bagi kita kata pecahan A atau B dengan dengan mengenal pasti kata tugas dia, maknanya pelajar kena tulis fakta plus huraian. Bermulalah dengan perkataan antara. Saya suka ajar pelajar saya bermula dengan perkataan antara, lepas tu masuklah pangkal ayat soalan. Masuk pangkal ayat soalan, lepas tu terus pergi kepada dia punya jawapan dia. Lepas tu bila nak tulis huraian, bermula dengan penanda wacana hal ini kerana. Kalau ada contoh, bermulalah C huruf besar, contohnya apa dia. Boleh tengok contoh ayat di bawah. Antara, bermula perkataan antara. Antara kesan negatif kedatangan kuasa barat. Kesan negatif kedatangan kuasa barat tu itu adalah pangkal ayat soalan. Lepas tu kata pemberi ialah, masuk jawapan pelajar lah fakta pertama dia, itu menyebabkan sumber ekonomi dibolok oleh penjajah. Itu fakta pelajar. Lepas tu pelajar nak buat huraian bermula dengan perkataan hal ini kerana. Hal ini kerana negara kita kaya dengan bahan mentah. Kalau ada contoh, besar kan, contohnya biji timah dieksploitasi oleh British. Itu contoh. Jadi kita dah ada sini fakta, huraian plus contoh. Kalau pelajar nak tulis ketiga lah, kalau pelajar nak tulis fakta sampai huraian pun boleh. Saya memang suka pelajar-pelajar buat menggunakan teknik begini untuk membantu supaya semua jawapan pelajar selaras belaka. Jadi pelajar tahu selepas tu nak tulis apa. Dengan menggunakan teknik macam ni. Mana bermula antara, masuk pangkal soalan, lepas tu bila nak tulis huraian, bermula dengan hal ini kerana. Kalau ada contoh, contohnya apa. Alright. Next. Bagi fakta, huraian plus gabus atau contoh plus inference. Ingat inference hanya untuk soalan kebat bagi pecahan C sahaja. Untuk pecahan A dengan B, fakta plus huraian plus gabus atau contoh. Sampai situ je. Bagi pecahan C, kena tambah satu lagi. Itu inference. Sama juga formula dia. Bermula dengan perkataan antara, masuk pangkal ayat soalan. Lepas tu bila nak tulis huraian, hal ini kerana apa. Lepas tu kita nak hurai lagi. Kita dah hurai dah tadi, hal ini kerana bla bla bla. Lepas tu kita nak sambung lagi huraian, gunalah dabus. Dabus boleh pilih mana-mana kata hubung yang sesuai daripada dabus tu. Betul kita menghuraikan lagi. Kalau ada contoh, bermula dengan contohnya. Bagi soalan kebat, kita tambah perkataan maka. Contoh kita tengok ayat di bawah. Antara kesan negatif kedatangan kuasa barat juga telah menyebabkan antara kesan negatif kedatangan kuasa barat tu adalah pangkal ayat soalan. Juga telah menyebabkan hilang kuasa, hilang sistem beraja. Itu jawapan fakta pertama lah. Bila kita nak buat huraian, bermulalah hal ini kerana raja dan pembesar hilang kuasa. Itu huraian pertama kita. Dan kita nak sambung lagi huraian kita guna dabus, itu kerana diambil alih pegawai British. Dan sekiranya soalan ni berada pada pecahan C, iaitu soalan kebat, tambahlah kata maka. Itu sambung pula maka dengan kedatangan kuasa barat ke negara kita, itu kita masuk sikit pangkal ayat soalan, kita lah apa kesan dia. Inference ni pelajar, untuk inference sejarah ni dia berbeza dengan inference yang pelajar faham. Di mana sejarah ni, inference ni adalah kesan. Kesan mengenai fakta yang dinyatakan oleh pelajar lah. Atau kesan mengenai fakta dan huraian yang dinyatakan oleh pelajar. Apa kesan dia? Itu inference sejarah lah. Jadi kita boleh simpulkan kata mengenai fakta dan huraian yang telah kita jelaskan tadi. Ingat dia punya formula dia bermula dengan antara, masuk pangkal ayat soalan. Lepas tu huraian pertama bermula dengan penanda wacana hal ini kerana. Kalau ada huraian sambungan lagi, lanjutan, guna dabus. Boleh pilih mana-mana dabus yang sesuai. Anda kata ada pelajar pernah tanya saya, cikgu, saya tak tahu mana dabus sesuai. Kalau tak tahu, nak sambung juga penerangan seterusnya, boleh guna perkataan dan. Guna perkataan dan. Dan sekiranya ada contoh, bermula dengan contohnya. Dan sekiranya soalan ini berada pada pecahan C, itu soalan kebat, pelajar kena tambah perkataan maka. Buat infer, itu kesan mengenai fakta atau huraian yang telah dinyatakan. Guna ayat berikut untuk membuat kesimpulan kecil atau inference. Contoh saya kalau ikutkan nak buat anak kecil banyak dia punya penanda wacana yang dia kena pakai lah. Tapi saya suka guna perkataan maka. Maka kedatangan kuasa barat telah membawa pelbagai perubahan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial di tanah Melayu. Ingat inference ni hanya untuk soalan kebat.
iaitu pecahan C. Tak kira lah berada di soalan struktur ataupun soalan esei. Guna sifat atau formula yang sama. Iaitu fakta plus huraian plus gabus atau contoh plus inference. Okey, ini bagi soalan hebat. Okey, seterusnya kita tengok contoh soalan. Sumber sejarah terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Okey, apakah maksud sumber primer dan sumber sekunder? Okey, so jawapan ni dia bagi sumber primer. Okey, cara kita nak tulis, okay, mana pelajar boleh bermula dengan pada antara tadi pun boleh. Ataupun nak start tulis dengan pangkat ayat pun boleh. Okey, baca antara maksud. Ataupun maksud sumber primer. Okey, lepas tu terus kepada kata pemberi, apa dia jawapannya? Sumber belum diolah. Kan? Sumber diolah. Dan pelajar nak sambung lagi huraian seterusnya dan belum diterbit. Okey, ni adalah cara penulisan bagi fakta sahaja. Maknanya contoh dia bagi 2 markah, so kita kena pastilah, okey 2 markah untuk sumber primer, pelajar pun cari point, 2 point. 2 point daripada 2 markah tu, kita tahu dah. Bila sebut dia sumber primer, dia belum diolah, belum diterbit, bersifat asli kan. Okey, so daripada point jawapan yang pelajar perolehi itu bentuk dalam bentuk ayat yang lengkap lah dengan menggunakan penada wacana, masukkan ayat soalan dan gabus. Okey, selain itu sumber primer juga bersifat asli. Ini 2 markah bagi jawapan yang lengkap. Dan ingat, pelajar jangan buat, okey, bila pelajar dah cari dah jawapan, okey, contoh 2 markah, pelajar cari 3 point, 3 jawapan. Sebab sejarah ni memang kita tekankan, walaupun bagi 2 markah, tapi beri atau carilah jawapan lebih daripada 2 markah ataupun tukar markah yang diberi itu. Okey, sebab tiada pemotongan jawapan. Okey, dan jawapan tu jangan ditulis dalam bentuk seperti yang warna merah dekat bawah tu, di mana sumber belum diolah. Okey, mana pelajar tak ada pangkal ayat soalan, tu direct tulis jawapan. Sumber belum diolah, lepas tu dia koma pula diterbit, lepas tu dia koma pula bersifat asli, dia koma dan belum ditasrif. Jadi cara penulisan macam ni salah lah. Ingat patah larang kita nak tulis jawapan sejarah ni, jangan tulis dalam bentuk form, point-point dan penggunaan koma-koma-koma. Koma-koma-koma ni hanya digunakan untuk contoh sahaja. Hanya digunakan untuk contoh sahaja. Ingat, jangan buat macam ni. Okey, sayanglah kalau 4 markah dia buat koma-koma-koma gini dapat 1 markah je. Kan? Itu pun kalau pemeriksa tu kesian kawak. Kalau tak kesian tak bagi langsung lah. Okey, seterusnya. Okey, jangan jawab dalam bentuk point form sekiranya soalan tidak menyatakan peruntukan jumlah jawapan. Okey, seperti mana yang kita nak pasti tadi lah, ini soalan tertutup kan. Dia dah bagi dah, okay, dia nak 2 jawapan. Dia dah bagi dia bentuk Roma 1, Roma 2, Roma 3. Yang tu tak apa. Kita tulis dalam bentuk ayat-ayat pendek untuk jawapan. Tapi kalau dia bagi garis-garis, kalau pelajar buat macam mana contoh saya bagi ni, silakan kekal terhadap masyarakat Arab yang mengamalkan amalan jahiliah. Okay, pelajar pun titik. Memandang rendah kaum. Jawapan dia betul. Berjudi, berperang, menindah hamba. Betul jawapan dia. Tapi cara penulisan dia salah. Okay, buat betul dalam bentuk point-point-point macam ni. So tak ada markah lah. Tak ada markah. Okay, kalau pemeriksa tulisan, dia bagi dah kawak. Kalau tidak, tak ada markah. Kosong. Okay, ingat nak pula dia punya kata tugas soalan ni jelaskan. Bila jelaskan tu, jawapan kita mesti fakta plus huraian ataupun contoh. Ingat. Okey, buat dalam bentuk ayat. Okey, seterusnya, okey, kita kena pasti kita punya soalan. Kita tengok di mana sumber sejarah terbaik pada 2. Okey, di mana soalan A tu, okey, soalan A tu dia bagi Roma 1, Roma 2. Okey, Roma 1, Roma 2 tu walaupun 2 markah, tapi pelajar perlu tulis di mana jawapan pelajar dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey. Berbeza dengan soalan B. Soalan B tu tak apa dah. Kita boleh direct sebab dia punya kata tukar pun senaraikan. Maknanya kita direct teruslah. Okey, senaraikan kaedah tersebut. 3 kaedah pendidikan sejarah. Okey, kita terus tulis di mana kaedah lisan, kan? Kaedah lisan, kaedah arkeologi. Lepas tu kaedah bertulis. Mana kita tulis ayat pendek, tak perlu dah nak mempurai ayat yang panjang. Okey, itu bagi soalan yang macam ni. Okey, macam C tu yang garis-garis sini ni kena ingat. Di mana soalan macam ni mesti tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Okay, huraikan. Bila huraikan, kata tukar soalan huraikan mesti ada fakta plus huraian, okay, plus gabus atau contoh, dan di soalan ni pecahan C mesti ada inference. Ingatlah. Okay, jangan jawab dalam bentuk point form, buat dash atau koma-koma. Okay, contoh soalan. Huraikan strategi yang digunakan oleh kuasa berita dalam menguasai tanah Melayu. 4 markah.
Pelajar pun dengan excitednya sebab dah ada dah. Kan? Bila sebut sustainability, saya dah tahu dah jawapan dia. Jadi dia terus senaraikan kata 4 poin tu, lepas tu dia tulis macam ni. Serangga fizikal, koma, tipu helah, koma. Okey, pakatan, koma, pajakan dan manipulasi. Jawapan dia tu betul dah. Tapi cara penulisan dia salah. Okey, dan nak pula kata tugas soalannya adalah huraikan. Huraikan. So mesti ada lah, mesti ada fakta, okey, plus huraian ataupun contoh. Contoh pelajaran tu macam ni lah. Kan? Strategi dia guna pakai lepas strategi ada strategi manipulasi. Itu fakta. Okey, so kita nak tulis contoh dia punya huraian. Boleh juga bermula dengan hal ini kerana membolehkan berita campur tangan. Boleh juga. Macam contoh yang saya beri ni, saya guna dabus untuk membolehkan berita campur tangan. Maknanya dia ada huraian. Selain itu, berita juga menggunakan strategi tipu helah. Lepas tu pelajar pun titik. Lepas tu, seperti mana saya tekan tadi, kalau nak buat huraian, hal ini kerana kan, hal ini kerana membolehkan British mendapat Pulau Pinang. Boleh juga. Ataupun guna dabus bagi mendapatkan Pulau Pinang. Seterusnya, so kita buatlah penggunaan peranan wacana sampailah cukup. Okey, poin. Memang kalau kita kira kat sini, pelajar ni dah tulis lebih daripada 4 markah ni. Memang macam tu. Okey, tak apa. Biar lebih daripada kurang. Okey, baik lebih daripada kurang. Okey, cara penulisan kebat. Okey, bagi soalan struktur. Okey, kebat soalan struktur selalu ni 4 markah lah. 4 markah. Okey, bila soalan kebat, fakta, huraian, dabus atau contoh dah masuk inference. Okey, contoh dia punya kata tugas soalan ni adalah bagaimanakah usaha. Okey, so antara usaha generasi muda mengekalkan kedaulatan tanah air, okey, ialah menguasai segala bidang kemahiran. Itu fakta. Okey, bermula antara masuk fakta ayat soalan, lepas tu kata pemberi kita masuk fakta pertama. Lepas tu kita buat huraian. Hal ini kerana. Okey, hal ini kerana generasi muda perlu menguasai ilmu pengetahuan. Ini huraian kita. Huraian pertama. Lepas tu kita nak buat dabus pula, huraian lanjutan, pilih mana-mana perkataan sesuai daripada dabus tu. Okey, so saya ambil agar dapat meningkatkan sains dan teknologi. Okey, lepas tu buat inference sebab soalan kebab, maka usaha generasi muda ini dapat kemudahan. Maka kita search sikit dia punya ayat soalan. Okey, usaha balik kita sebut usaha generasi muda ini dapat melihara jati diri dan meningkatkan imej negara. Itu dia punya lah. Okey. Okey, kalau kita kira sini bahagian tu lebih lah. Kan, 1, 2, 3, mana satu fakta, satu markah. Satu huraian, satu markah. Kan, satu huraian lanjutan, satu markah. Dah 3 dari situ. Lepas tu inference, satu markah 4. Okey. Mana cukup-cukup lah. Okey. Okey, cara penulisan kebat struktur lagi. Okey, ni sama juga. Macam tadi, dia fakta plus huraian plus dabus plus inference. Ini kalau plus contoh. Fakta plus huraian plus contoh plus inference. Jadi pelajar pembuat, okay, antara cadangan bermula dengan perkataan antara. Okey, lepas tu masuk pangkat ayat soalan. Okey, antara cadangan untuk membangunkan hasil bumi dan hasil alam adalah, itu kata pemberi, kerajaan perlu memberi bantuan kepada individu yang berminat. Itu fakta pertama. Okey, bila nak masuk huraian, bermulalah hal ini kerana. Okey, cadangan ini mempelbagaikan ciptaan inovasi. Lepas tu bila ada contoh, bermulalah dengan contohnya mengadakan kempen untuk menarik minat masyarakat. Okey, menceburi bidang keraftangan. Okey, lepas tu ingat bila soalan kebab mesti ada input. Maka cadangan ini dapat menghasilkan produk negara yang berkualiti dan meningkatkan ekonomi negara. Kalau pelajar pasang ini, okay, setiap cikgu bermula lepas antara mesti pangkat ayat. Lepas tu setiap permulaan, okay, hal ini kerana okay, mesti ada cadangan ini. Contohnya, okay, lepas tu maka cadangan ini. Ingat di mana ayat kita mesti lengkap. Mesti ada subjek plus predikat lah. Di mana subjek itu selalu kita ambil daripada pangkat ayat soalan kita tadi. Mana kita sebut berulang-ulang kali. Okay, sebut berulang-ulang kali. Okay, supaya ayat kita tu lengkap, menjadi ayat lengkap. Selepas penanda wacana, kita tulis sikit ayat soalan, lepas tu kita terus kepada penerangan jawapan. Okey, jika soalan bertanya tentang pendiam pelajar, contoh soalan bertanya, berikan cadangan anda. Okey, so pelajar kena bermula dengan cadangan saya. Kena sebut macam tu. Pada pendapat anda, pada pendapat saya. Bersetujukah anda? Kalau soalan tanya bersetujukah anda, mesti jawab dulu. Saya bersetuju kerana, sekiranya saya tidak setuju, saya tidak bersetuju kerana. Okey.
Lepas tu wajar tindakan, ni pun sama juga. Kita menjawab wajar atau tidak wajar lah. Kalau wajar, jawab wajar. Kalau tidak wajar, tidak wajar. Baru kita jawab tidak wajar kerana apa. Baru kita bagi ulasan kita. Okay. Pada pendapat saya untuk mengajarkan ekonomi negara, ni kita boleh masuk kata pemberi atau perkataan menunjukkan, bersikap, berulang ni semua ayat-ayat yang membantu kita untuk buat penulisan. Okey, bahagian C. Okey, bahagian C adalah bahagian esei. Ini adalah contoh soalan. Sama juga dengan soalan soto. Di mana pecahan A dengan B adalah soalan fakta. Okey, dan pecahan C adalah soalan kebat. Okey, bila soalan fakta, jawapannya ada dalam buku teks. Okey, bila soalan kebat tu, kita ingatlah CV dia. Mesti fakta, plus huraian, plus gabus atau contoh, plus inference. Ingat. Okey. Ni pelajar selalu tanya saya, cikgu berapa banyak nak kena tulis jawapan? Okey, nak tulis jawapan sejarah ni, ayat sejarah ni mesti tengok pada markah lah. Mesti tengok pada markah. Okey, contoh CV dia, selalunya kalau 4 markah ni, pelajar boleh bagi 2 fakta, okey, plus 2 huraian atau contoh. Okey, kalau 6 markah, okey, pelajar boleh bagi 3 fakta, plus 3 huraian, plus gabus dan contoh. Okey, 8 markah ni soalan kebat, mana boleh bagi 3 fakta, 3 huraian, 3 gabus atau contoh dan 1 inference. Okey, sebab selalunya soalan kebat memang 8 markah lah selalunya. Soalan kebat 8 markah. Okey, ni dia cara nak kira dia. Okey, dan kena ingat jawapan yang diberi itu mesti cukup berdasarkan markah yang diberi. Cara nak kira dia senang je. Bermula daripada pelajar start tulis huruf A, contoh antara kan. Sampai satu titik tu, tu baru 1 point. Lepas tu daripada bermula dengan perkataan pertama sampai titik yang kedua tu 2 point. Kalau yang titik tu tak cukup dah, contoh pelajar bagi nak 8 markah, titik pelajar kira 6 ada titik. Maknanya jawapan yang diberi pelajar tu tidak mencukupi markah yang dikenaki lah. Dari titik tu kita boleh kira dah. Kita bermula daripada mana 1 titik, 2 titik, 3 titik kan. So kalau ada 8 markah, mesti ada 8 titik lah. Dan saya selalu tekan pelajar beri jawapan lebih daripada markah yang diberi. Jadi itulah. Okey supaya dapat membantu kita sekiranya jawapan yang kita tulis dekat atas tu salah. Okey. Okey, contoh Okey, contoh soalan. Terangkan faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat ke negara kita pada abad ke-19 dan abad 20. 6 markah. Okey, 6 markah ni bermula dengan perkataan antara. Okey, antara masuk pangkat soalan. Sebab kita tahu kan soalan ni tanya terangkan faktor yang mendorong kedatangan kuasa barat. Dan Cikgu Hamid dah pakai ayat soalan tu, faktor kedatangan kuasa barat. Bermula perkataan antara faktor kedatangan kuasa barat adalah berlakunya perkembangan industri kereta di Eropah. Ini fakta pertama, poin pertama. Lepas tu huraian bermula hal ini kerana berlakunya ciptaan kaya dan permintaan tinggi terhadap getah asli. Okey, hal ini kerana berlakunya ciptaan kaya. Okey, ada di situ. Lepas dan tu merujuk kepada huraian seterusnya lah. Okey, ada 2 poin dekat dan permintaan tinggi terhadap getah asli. Okey, fakta plus huraian. Okay, selain itu kedatangan barat, kita masuk ayat soalan sikit, juga disebabkan perkembangan perusahaan penebak barangan elektrik. Itu fakta pertama. Hal ini kerana getah asli merupakan bahan utama. Okay, itu huraian. Fakta plus huraian. Lepas tu akhir sekali sebab nak markah kan. Akhir sekali kuasa barat ke negara kita kerana kesuburan tanah. Itu fakta pertama masuk huraian. Hal ini kerana tanah sesuai untuk tanaman berorientasikan ekspor. Itu huraian. Okay. Saya suka pelajar saya menggunakan pemerenggangan ni macam ni lah. Sebab kita nampak markah daripada pelajar tulis dalam satu perenggan. Kan? Dalam satu perenggan nampak padat sangat. Bila kita pecah-pecah macam ni, jadi senanglah untuk kita tengok jawapan kita tulis. Tapi kalau kita nak buat penambahan maklumat pun masih ada ruang. Kan? Dan guru nak memeriksa pun senang. Okay, 6 markah, makna 3 fakta yang diberi, 3 huraian. Lebih pun boleh. Okey, contoh 8 markah. Okey, bagi pecahan C. Okey, kedatangan kuasa barat ke negara kita mendatangkan kesan negatif terhadap masyarakat. Beri pendapat anda. Bila soalan tanya beri pendapat anda, kita kena jawab dulu. Pada pendapat saya. Okey, lepas tu masuk pangkat ayat soalan. Pada pendapat saya, kesan negatif kedatangan kuasa barat
terhadap masyarakat. Itu pangkai soalan. Okey, selepas kata pemberi tu, fakta poin pertama kita. Di mana negara menjadi tanah jajahan kuasa barat. Itu fakta. Yang saya tanda F tu. Okey, lepas tu kita nak buat huraian bermula dengan hal ini kerana tanah Melayu, tanah Melayu dijajah oleh British. Itu huraian pertama. Lepas tu huraian lanjutan, boleh pilih dari mana-mana dabus. Okey, saya pilih kerana mereka ingin menguasai hasil bumi negara kita. Nampak tak? Fakta plus huraian plus dabus. Okey, untuk huraian lanjutan. Okey, sistem penggai kedua selain itu. Okey, sama juga bermula dengan pangkat soalan. Kesan negatif kedatangan kuasa barat telah menyebabkan sumber ekonomi diboleh oleh penjajah. Okay, hal ini kerana termasuk huraian, negara kita kaya dengan bahan mentah, lepas tu yang ni tak nak buat dabus, kita boleh buat contoh. Contohnya, bibit timah dieksploitasi oleh British. Nampak tak? Fakta plus huraian plus contoh. Okey, lepas tu poin last, akhir sekali, jangan lupa pangkat ayat soalan. Kesan negatif kedatangan kuasa barat juga telah menyebabkan hilang sistem beraja. Okay, biarlah kita nampak ayat satu kita tu nampak sama tak apa. Tapi asalkan selamat lah. Okey, mana kita kena ulang. Ayat pakai ayat soalan tu kita kena ulang setiap kali kita nak menyatakan punya fakta. Okey. Lepas tu hal ini kerana Raja Dewan Besar hilang kuasa. Okey, masuk dabus kerana diambil alih oleh pegawai British. Lepas tu jangan lupa buat inference. Inference ni sekurang-kurangnya untuk salah kebat ada satu. Okey, ada satu. Maka kedatangan kuasa barat ke negara kita boleh membuka pentadbiran negara dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Okey, dia beri kesan terhadap apa yang dibincangkan lah. Okey, untuk ingat. Tak kira ada bahagian pecahan C bahagian seutuh ataupun pecahan C bahagian kebat, mesti dia punya formula fakta plus huraian plus dabus atau contoh plus inference. Sekurang-kurangnya ada satu inference. Bila lagu ni lah cara penyelesaian pelajar, maknanya pelajar ni kalau dia dekat SPM ni, pelajar dah berada pada laju 7-8 markah. Kan? Kalau ayat dia matang, kemar, fakta cukup, huraian, ada inference, maknanya pelajar ni dapat full mark lah. Okey, dapat markah penuh 8 markah. Macam ni. Jadi macam ni guru dah belajar kena start pada awal cara penyelesaian secara yang betul. Sebab kita sejarah kita ni memang dah mirip-mirip kepada SPM. Okay, contoh penyelesaian pelajar, ini contoh ni sebenarnya tak baik mana pun. Okay, ni campur-campur lah ada pelajar. Okay, berikan cadangan anda untuk menjelaskan penjajahan pelajar ni buat. Ibu mula dengan antara, dia masuk pangkat soalan. Okay, lepas tu dia, saya pelajar ni dia bagi fakta plus huraian. Okay, fakta pertama dia mempercepatkan sistem pertahanan. Lepas tu dia tengok agar, nampaknya saya highlight tu. Selepas agar tu huraian dia. Okay, so dia guna dabus. Okay, dia nak buat huraian dia guna dabus. Boleh juga gitu. Ataupun nak menggunakan dengan hal ini ke kerana pun boleh. Okay. Lepas tu dia masuk seterusnya. Untuk poin seterusnya, dia masuk fakta yang kedua. Lepas tu dia guna agar juga tidak mudah tertipu. Dia bagi huraian ketiga, akhir sekali dan dia terus masuk dabus. Lepas tu dia buat huraian yang ketiga. Dia dapat 6 markah. Mudah je. Okay, lepas tu yang ni, ini pun sama juga. Yang ni pelajar memberikan fakta belakang. Okay, cumanya fakta yang diberi dia tu, dia dibina dalam bentuk ayat yang lengkap. Okay, maknanya dia ada penanda wacana, dia ada pangkal ayat soalan, lepas tu baru masuk fakta dia. Penanda wacana, pangkal ayat soalan, macam tu. Pelajar kena faham. Mesti tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Okey, contoh seterusnya, yang ni tak nampak mana tak jelas tulisan kecil dia. Okey, yang ni sama juga, okey. Di mana para pelajar memberi fakta plus huraian. Okey, sebab ada kata dabus di situ. Okey, mana dia gunakan dabus untuk huraian dia lah selepas dia menyatakan fakta. Okey, yang ni dia dapat 2 markah. Okey, yang ni di mana jawapan ni tidak berkaitan dengan soalan. Tak silap saya lah. Okey, soalan tanya lain. Beri cadangan anda untuk mengelakkan apa tu? Menggalakkan apa tu? Pengalaman semula. Tak faham. Saya tak faham mana soalan dia. Mengelakkan penjajahan. Okey, mengelakkan penjajahan semula. Jadi dia tulis itu dia tulis pemimpin perlu bijak menjaga, itu poin pertama. Yang kedua, dia tulis fakta kedua selain itu menghentikan pembalakan. Salah lah. Kita ada hentikan pembalakan untuk mengelakkan penjajahan berlaku. Apa salah. Jawapan tidak kata
tidak menjawab kepada soalan. Okey, ni panjang pelajaran tulis tapi 6 markah je. Dia tak ada masalah sebab dia banyak poin. Okey, pelajaran ni pun sama juga dua. Fakta plus huraian, fakta plus huraian, fakta plus huraian. Okey, cumanya beza pelajaran ni dengan pelajaran lain. Kalau pelajar perasan, setiap perenggan dia tu ada perkataan marker. Ni ada soalan hebat ni. Okey, ada marker maknanya setiap perenggan tu dia buat inference belaka setiap perenggan. Okey, boleh macam ni. Tapi saya cover tadi. Okey, untuk pecahan C, tak kira soal sutu atau soalan esei. Okey, soalan kebat ni mesti ada skorannya satu je inference. Ajar pelajar kita. Inference ni untuk sehari itu kesan. Okey, kesan lah. Berdasarkan fakta atau apa huraian yang dinyatakan oleh kita. Okey, sekurangnya ingat dia punya formula dia fakta plus huraian plus tabus atau contoh. Okey, lepas tu inference. Okey, selalunya soalan-soalan kebat ni diambil daripada macam sekarang lah isu semasa. Okey. Okey, dan tanya pendapat kita, pandangan kita, berdasarkan pengetahuan sejarah anda, masyarakat hari ini, dan sini, sama lah. Soalan kebat ni iktibar, cadangan, okay, manfaat, kebaikan, harapan, kesan, langkah, bukti dan sebagainya. Okey, bagaimana kita nak bersedia dengan soalan kebat ni? Okey. Ni apa ni? Okey, ni jika soalan berbentuk negatif, kesan pemimpin ini masih mengamalkan semangat asabiah ialah tidak dapat menunjukkan ni antara beberapa ayat bagaimana kita nak bantu kita untuk menjawab soalan yang berbentuk negatif. Okey, menjawab kepada bagaimana kita nak bersedia untuk menjawab soalan kebat tu, jadi persiapan pelajar untuk menjawab soalan kebat ni, pelajar perlu perbanyakkan bacaan lah seperti akhbar, jenis majalah, dan kita kena tahu isu-isu semasa. Macam sekarang ni, sebenarnya memang suka ambil isu-isu semasa. Macam sekarang ni kita pandemik COVID-19 kan. Kita kena tahulah, kan, guna pengalaman, okey, dekat sini dah sebut. Kemudian mengenai isu semasa, guru, latihan, biasakan diri lah dengan menjawab teknik. Maknanya pelajar kena sentiasa biasakan diri dengan menjawab soalan-soalan sejarah, terutamanya soalan kebat. Okey. Selain pada itu, untuk kita skor juga, terutamanya bagi soalan kebat, membantu kita mencari idea untuk menjawab soalan kebat tu, pelajar kena hafal beberapa teknik. Beberapa teknik ya, memudahkan pelajar untuk menjawab soalan kebat. Contoh, pada teknik kemakmuran. Di mana sesuai, okey, sesuai untuk usaha, faktor, cadangan, perpaduan yang berkaitan dengan kemajuan. Okey, teknik kemakmuran ni sesuai untuk faktor, cadangan dan perpaduan yang berkaitan dengan kemajuan negara atau negara lah. Okey, di mana K tu mengenai kadar cukai rendah, elak pentadbiran birokrasi, kan. Jadi kita kena ada, sebenarnya kita kena hafal satu atau dua teknik. Jadi bila mari je apa saja bentuk soalan kebat tu, kita ada idea untuk tu. Sama juga teknik hukum negara, okay? Teknik hukum negara, percaya kepada Tuhan, yes, taklah kepada pemerintah. Ni penting ni. Nampak macam Allah biasa je. Tapi kalau kita tulis pada soalan yang ditanya tu, soalan kebat tanya tu, ada markah dia. Okay, macam tak setia kepada raja, menjunjung tinggi, mengerti undang-undang, kan. So ini pelajar akan hafal lah. Okay, beberapa teknik. Ataupun teknik KBK, BK, 32B. Okay, kreatif, inovatif. Kata-kata macam ni memang biasa kita guna lah bagi menjawab soalan kebat. Berilmu pengetahuan, okay, kuasai teknologi, bidang strategi, menguasai kemahiran. Boleh diguna teknik KBK ni, Kota Baru Kelantan. Jangan nak ingat dia, Kota Baru Kelantan. Teknik dia. Di mana boleh diguna untuk menjawab soalan nilai, kepentingan, iktibar dan langkah. Okay, Kota Baru Kelantan. Okay. Sebab soalan kebat ni lah banyak membantu pelajar untuk dapat markah. So jangan tinggal soalan kebat. Jangan tinggal. Okay. Sepatutnya soalan kebat dulu kita jawab. Baru kita jawab soalan-soalan fakta. Okay. Ataupun teknik 5 dimensi. Okay. Seperti peranan kerajaan. Kalau sebutkan peranan kerajaan, apa yang kita ingat? Sejarah, bantuan kewangan, kan? Bantuan kemahiran, undang-undang. Kalau sebut tu ibu bapa, apa yang kita ingat? Contoh teladan, sokongan, kasih sayang. Jadi perlu belajar. Memang orang kata patutlah belajar kena hafal beberapa teknik bagi menjawab soalan kebat. Sebab saya tak nak lah bila ada soalan kebat, pelajar tinggal. Sebab soalan kebat lah pelajar buat lah. Sebab tu soalan kebat lah kita buat mula sekali. Sebab soalan ni jawapan dia terbuka.
jawapan terbuka kan, dia munasabah, logik akal pelajar. Akan jadi betul lah. Kan tak ada salahnya. Bila pelajar boleh jawapan logik akal, menjawab kepada soalan tersebut, betul. Okay, sama juga. Okay, teknik imersi untuk pihak sekolah, apa dia, kena ingat. Kalau sebut dia peranan media, apa dia, cerita, filem. Alright. Dan seterusnya untuk teknik imersi bagi peranan kita sebagai pelajar. Okay. Apa kita sebagai pelajar ni, apa kita boleh buat? Kita berdisiplin, okay, berilmu pengetahuan, kreatif inovatif, bijak, mematuhi undang-undang, berakhlak mulia. Jadi, teknik imersi ni sesuai digunakan untuk soalan yang tanya cadangan anda, pendapat anda dan lain-lain soalan lah. Okey, itu sahaja. So, untuk menjawab soalan sejarah kita ni jangan mati akal. Jangan takut untuk beri jawapan. Ingat untuk menjawab soalan sejarah ni, walaupun masa yang diberikan hanya 2, 3 atau 4, pelajar boleh kata disarankan pilih lebih daripada bentukan jawapan yang diberilah. Okay, supaya jawapan tersebut boleh membantu pelajar. Jika ada jawapan yang pelajar beri dekat atas tu salah. Dah kena ingat sifir. Okay? Kena ingat sifir nak menjawab soalan struktur dengan esei. Dah kita kena ingat soalan struktur dengan esei tu dia ada 3 pecahan. Dia ada pecahan A, dia ada pecahan B, dia ada pecahan C. Kalau pecahan A dengan B tu soalan fakta. Pecahan C tak kira dalam struktur atau esei itu soalan kebat. Dan dia punya formula dia, kalau pecahan A dengan B tu pelajar boleh tulis fakta maka makna berdasarkan 2 markah. Kalau 3 markah 3 poin kita cari. So, artinya 3 fakta lah. Mesti dia betul ayat lengkap. Okay. Lepas tu kena tengok juga pada kata tugas soalan. Okay. Kalau kata tugas soalan jelaskan, maksudnya dia mesti ada fakta plus huraian. Okay. Lepas tu kalau dia huraikan bagaimanakah, sama juga fakta plus huraian ataupun contoh. Okay. Berbeza dengan pecahan C. Ingat, pecahan C tak kira struktur atau esei adalah soalan kebat. Dia punya formula dia fakta plus huraian plus gabus atau contoh. Lepas tu inference. Inference sebenarnya ada satu. Okay, daripada berapa fakta yang dinyatakan lah. Okay, 3 fakta untuk 8 markah dinyatakan gitu. Okay, tak kira lah bahagian struktur ataupun esei. Kena ingat dia punya formula tu. Dan starting cara penulisan pun kena ingat. Bermula dengan antara, masuk pangkat soalan. Untuk huraian bermula boleh guna kerana macam mana hal ini kerana apa. Bila nak buat huraian lanjutan, kan, guna dabus. Boleh pilih mana-mana kata-kata dabus yang sesuai lah. Kan, untuk kita buat kalau contohnya bagi soalan pecahan C, bermula perkataan maka, apa kesan dia. Itu sahajalah. Okay, cikgu harap ini yang cikgu kongsi hari ini dapat membantu guru dan pelajar sedikit sebanyak lah bagi menambah ilmu lah supaya kita lebih faham untuk menjawab soalan sejarah kita. Okay, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.